pasti etiket dan protokol mengikut kesesuaian cara majlis. Ya. Saya akan tegur dia masa ke semasa yang belakang tu duduklah dulu. Okey. Jadi yang pertama sekali, terlalu laju. Perlahankan sikit kadar penyampaian. Perlahan-lahan. 3-4 patah perkataan berhenti. 3-4 patah perkataan berhenti. Okey. Untuk khusus ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat apakah maksudnya tentang protokol dan etiket sosial yang selalu orang bercakap-cakap, dan apa yang selalu yang kita perlu amalkan dalam kita membuat sesuatu majlis ataupun dalam bahasa biasanya adalah event Dan Perlahan. Okay. Dan yang ketiganya ialah bagaimana untuk kita uruskan komunikasi dalaman dan luaran dalam kita untuk kita handle majlis. Dan yang keempat sekali ialah mempamerkan keterampilan diri dalam majlis. Dalam kita membuat suatu protokol etiket sosial, perlahan. majlis itu sendiri perlunya ada keterampilan pada kita sebagai officer apabila membuat suatu event. Tak kira sama ada untuk kita hadir majlis ataupun kita kendali majlis. Kelima ialah hala tuju cara majlis. Jadi kalau dalam aspek protokol dan sosial, sebenarnya aspek dia begitu banyak sekali. Dia sebenarnya bila kita sebut je tentang protokol, dia banyak. Sama ada kita hadir majlis, kita kendali majlis, pengacaraan pun dalam tu, tertib makan pun dalam tu, dan keterampilan diri pun dalam tu. Tapi untuk hari ini, apa yang saya dapat daripada pihak penganjur, yang mana saya perlu memfokuskan kepada skop kerja tuan-tuan dan perempuan, iaitu tuan-tuan dan perempuan sebagai pengendali majlis. Jadi, saya akan terus fokuskan kepada urusan bagaimana untuk kita kendali majlis. Dalam tempoh 2 hari ini, apa yang kita buat ialah saya akan membentangkan secara teori dan juga praktikal. Esok kita akan buat praktikal. Hari ini kita akan cuba belajar teori. Jadi dalam fokus dalam kelas ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh interrupt saya untuk bertanya soalan dan sebagainya. Dan saya akan share dengan tuan-tuan dari segi pengalaman saya sendiri dan juga aspek teori. Okey, jelas? Ada soalan? Jelas Ya, saya ada soalan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan etiket tu? Etiket tu apa? Saya baru mukadimah ni. Saya akan terangkan dalam nanti. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke skop khusus. Yang ni saya kata kita akan belajar. Pertama, aspek protokol tu sendiri, pengenalan kepada protokol dan pengurusan majlis. Dan kedua, etiket sosial, tertib menghadiri majlis dan urusan rasmi, kemahiran sosial, dan ketiga ialah keterampilan diri. 1, 2 dan 3 saya tidak akan fokus dalam khusus ni. Macam saya dah cakap tadi, penganjur minta fokus kepada pengurusan majlis. Jadi saya akan fokus kepada pengurusan majlis. Kalau tidak ketiga-tiga ni, saya akan ambil masa selama 4 hari untuk saya cover all topics. Jadi dengan masa yang 2 hari, saya hanya fokuskan yang pertama sahaja. Okey. Baru kita akan masuk protokol dan etiket. Apa itu protokol dan etiket? Siapa tahu? Biasa dengar tak protokol dan etiket? Biasa. Jadi apa dia rasa-rasa ni protokol dan etiket? Selalu kita sebut protokol dan etiket, kita kena ikut protokol, kita kena ikut etiket dan sebagainya. Rasanya masing. Rasanya masing. Apa dia itu protokol? Kalau kita tahu. Peraturan. Satu peraturan. Okey, protokol ni sebenarnya daripada perkataan Yunani yang bermaksud protos, kola, dan sehinggalah dia boleh dikatakan untuk kita rumuskan, dia adalah satu peraturan yang telah menjadi kebiasaan norma masyarakat. Contoh saya bagi contoh. Ada tak kita datang rumah orang, biasanya kalau orang Melayu dan sebagainya, kita datang kalau orang tu ada baby, anak kecil baru lahir, kita melawat pukul 12 tengah malam. Laju kita melawat 12 tengah malam. Tak ada Sebab itu satu, orang kata satu norma, satu kebiasaan, satu peraturan yang telah ditetapkan. Cuma dalam protokol yang kita akan belajar ni, satu ketetapan yang telah dalam event, satu ketetapan yang memang telah ditetapkan oleh orang kata sejagat, sedunia. Contoh macam bendera. Boleh perlahan kan? Katakanlah ada persidangan OIC contohnya di Putrajaya dan sebagainya. Bagaimana kedudukan bendera itu disusun? Siapa tahu? Kalau tahu saya bagi RM10. Ulang balik. Tuan rumah dulu. Ya. Ya. Lepas tu
Ikut apa? Selepas tuan rumah di kanannya pula negara pengerusi OIC untuk tahun itu. Selepas itu ikut abjad. Betul. Nanti saya akan bagi RM10 kat tuan. Okay. Itulah definisi protokolnya. Secara orang kata secara yang ringkasnya. Jadi dalam untuk saya fokuskan buat event ni, protokolnya tidaklah banyak sangat. Just kita tahu mazhab susun kerusi, mazhab susun bendera, and then mazhab untuk kita buat event, apakah flow-flow tertentu yang kita patut buat. Okay? Kita akan belajar tu. Tapi kan nak tanyalah, kenapa nak ada mazhab tu? Sebab macam ni, saya datang kisah untuk susun bendera di mana. Tidak, itu tu audience yang datang majlis. Dia kata duduk di kanan ke tengah ke, dia tak ada meaning pun kat dia. Itu bagi kita yang dah biasa-biasa. Tapi kalau orang yang besar-besar, contohnya di atas kerusi susunan 1, 2, 3 macam mana. Dan kadang-kadang kalau kita lihat, kalau kat atas kerusi, dekat atas pentas, orang elak untuk susun genap. Sebab apa? Bila genap mereka dah confused. Dia macam ni, maksud saya, kenapa protokol tu orang yang jurut majlis. Cuma ini macam tu my concern. Dia macam kami yang datang ni, bukannya saya tengah ke semua tu tak ada apa makna pun dekat saya. So kenapa penting sangat protokol tu lah to us. So itu yang kita kata as orang yang datang majlis, bagi dia tak ada meaning pun yang benda-benda dia memang bagi orang lain memang tak ada meaning. Tapi orang yang Tetapi orang yang kenamaan dia tahu, dia perlu ada peraturan-peraturan ni. Contohnya nanti saya akan terangkan. Sebab dia ada majlis rasmi, majlis tidak rasmi. Kalau majlis tak rasmi, hari keluarga ke apa, bawa-bawa kelab, itu bolehlah suka hati tak protokol. Tapi bila kita sebut, bila kita sebut je majlis rasmi, majlis kenamaan, kena ikut protokol-protokol yang tertentu yang telah ditetapkan. Okey. Contoh macam di universiti kita sendiri, kita ada susunan naib chancellor. Lepas naib chancellor boleh tak saya letak TNCPI dulu? Tak boleh, kena TNC AA. Lepas TNC AA, TNC apa? PI. Boleh tak saya lepas tu saya letak pendaftar? Tak boleh. Itu protokol dia. Ya. But how do you determine that first? Why do you have AA first? Okay. Good question. Saya suka soalan itu. That's why dekat mana-mana saya bagi ceramah dekat organisasi, bila bab masuk je organisasi, contohnya saya pergi bagi talk kat PDRM ke dan sebagainya, saya akan tanya, apakah ketetapan yang dah ditetapkan oleh PDRM sendiri dalam susunan hierarki? Inspektor dulu ke, ASP dulu ke, kapten dulu ke, apa dia? Sebab mana ada kapten dalam polis? Okey. Okey. Sebab itu mana ada kapten polis? Okey. Sebab itu kita akan tanya apa ketetapan universiti, ketetapan organisasi. Contoh macam UPM, dalam kita keluarkan surat, sejak pendaftar dah tulis dah, keluarkan ini PTJ ikut turutan dan sebagainya. Jadi kita kena follow yang tu. Fakulti mana dulu? Kita tak boleh suka hati kalau dalam surat kita letak fakulti sains komputer dulu, tak boleh. Dia ada aturan-aturan dan kedudukan dia. Yang ini yang kita patut aware bila kita nak keluarkan surat. Even though masa kita tulis email sedari pun, kalau tuan-tuan dan perempuan seorang yang berprotokol, tuan-tuan dan perempuan tahu kedudukan mana sekali untuk tuan-tuan CC dulu. Setengah orang dia CC KB dia dulu, patutnya CC pengarah dia dulu. Jangan terbalik-terbalikkan. Tapi seramai orang tak kisah. Tapi kalau orang yang berprotokol, tetapi orang yang berprotokol, dia tahu, even though dalam email sendiri pun dia akan ikut turutan. Okey, bagus. Okey, tepukan.